Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kumpulan kami adalah Amalan Kepimpinan Lestari dan hubungannya dengan prestasi kerja guru di daerah Ulu Langat. Abstrak elemen permasalahannya memberi kesedaran kepada guru besar untuk mencapai pencapaian. Tujuan untuk mengenal pasti tahap pimpinan lestari mengikut persepsi guru di sekolah Ulu Langat. Objektifnya, kajian ini diharapkan dapat membantu memberi pendedahan kepada guru besar mengenai kepimpinan lestari terhadap prestasi guru. Metodologi adalah respon kajian guru sekolah rendah daerah Ulu Langat seramai 40 orang. Reka bentuk kajian, kaedah tinjauan dan kajian kuantitatif. Implikasinya dapat merealisasikan anjakan ke-5 PPPM 2013 hingga 2025, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD dalam memperkukuhkan dasar pendidikan yang digubal dari segi amalan kepimpinan lestari dan tahap prestasi kerja guru. Tujuan, mengenal pasti tahap kepimpinan lestari dan hubungannya dengan prestasi guru di daerah Ulu Langat. Latar belakang, mengapa memilih teori implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Satu pendekatan baru dalam meningkatkan kualiti dan standard pendidikan dalam usaha melestarikan pendidikan terbilang. Pelapor, teori kepimpinan lestari atau sustainable leadership. Terdapat 7 prinsip kepimpinan lestari, iaitu memberi keutamaan kepada aset manusia, mengagihkan kepimpinan, memberi keutamaan kepada matlamat, membina kapasiti, mengutamakan dan memimpin pembelajaran di sekolah, menitikberatkan faedah dan kemajuan, dan mewujudkan pemimpin pelapis. Okey, seterusnya adalah isu dan cabaran. Kepimpinan merupakan satu aktiviti pengurusan yang selalu diperbincangkan dalam kebanyakan institusi atau organisasi. Pemimpin biasanya diharapkan dapat memainkan peranan yang efektif dalam berbagai aspek termasuk merancang, berkomunikasi, membuat keputusan, mengawal serta mengendalikan konflik. Teori trait dan teori kepribadian perlu ada pada setiap pemimpin. Teori ini menjelaskan bahawa seseorang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Guru besar sebagai pentadbir dikesan tidak mempunyai tahap kompetensi yang mencukupi bagi melaksanakan pengurusan dan pentadbiran sekolah secara berkesan. Aspek-aspek kompetensi berkenaan adalah dari segi pengetahuan, kemahiran, kepakaran, pengalaman, sikap dan sifat positif yang dimiliki. Pengalaman latihan dan kemahiran kerja yang tinggi adalah antara faktor penting yang menyumbang kepada wujudnya sekolah yang berjaya dan juga prestasi guru. Kajian yang dijalankan oleh Prusia 1998 dan Edison 1994 juga mendapati pengalaman guru besar latihan dan kemahiran kerja yang dimiliki memberi sumbangan yang besar ke arah wujudnya prestasi guru yang cemerlang. Corak kepimpinan dalam pentadbiran pendidikan. Amalan kepimpinan guru besar berupaya memberi impak besar kepada tahap prestasi guru kerana kepimpinan yang baik akan disenangi oleh kaki tangan bawahannya. Sebaliknya, gaya kepimpinan yang tidak sesuai berupaya mengundang tidak selesa dan akhirnya menimbulkan konflik. Seterusnya, kaedah kajian. Kajian tinjauan telah dilakukan di 3 buah sekolah di daerah Hulu Langat menggunakan kaedah kuantitatif. 40 responden telah dipilih, 36 perempuan dan 4 lelaki. Menggunakan borang soal selidik melalui Google Form. Fokus kajian adalah mengkaji hubungan kepimpinan lestari dengan prestasi kerja guru. Kaedah persebilan pula adalah kaedah persebilan bertujuan, dan borang soal selidik itu dibuat mengikut teori kepimpinan lestari dan Havers dan Fink. Seterusnya, Dapatan kajian. Kesemua data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan perisian Excel. Analisis dilakukan secara deskriptif. Dapatan kajian dibincangkan berdasarkan 3 persoalan kajian, iaitu apakah tahap amalan kepimpinan lestari pentadbir sekolah, apakah tahap prestasi berterusan guru di sekolah, dan adakah terdapat hubungan antara kepimpinan lestari pentadbir sekolah dengan tahap prestasi guru di sekolah. Dan berikut merupakan soalan yang telah dihantar kepada guru melalui soal selidik.
Dan berikut merupakan analisis yang telah kami dapat melalui soalan selidik. Antaranya adalah jantina dan bangsa. Daripada 40 orang guru, 36 guru adalah guru perempuan dan 4 orang guru adalah guru lelaki, dan responden yang paling tinggi menjawab soalan selidik kami adalah guru berbangsa India seramai 35 orang, dan 5 orang guru berbangsa Melayu dan 1 orang guru berbangsa Cina dan 1 orang guru berbangsa lain. Dan yang ketiga adalah umur dan taraf perkahwinan. Guru yang berumur antara 31 hingga 40 adalah yang paling tinggi menjawab soalan selidik kami. Dan taraf perkahwinan kebanyakannya respon adalah guru yang berkahwin seramai 27 orang. Dan yang kelima adalah jawatan yang disandang dan juga tempoh perkhidmatan di sekolah. Jawatan yang disandang paling banyak guru yang telah menjawab soalan selidik adalah guru akademik yang biasa sahaja. Yang lain adalah guru yang mempunyai jawatan yang tertinggi. Yang kedua adalah guru yang berkhidmat melebihi 11 tahun adalah paling banyak yang terlibat dalam kajian ini, iaitu 21 orang. Yang seterusnya seramai 14 orang guru yang antara 1 hingga 5 tahun dan diikuti dengan 6 hingga 10 tahun, iaitu 5 orang. Yang terakhir adalah kelayakan akademik dan tertinggi, dan yang ke-8 adalah kelayakan ikhtisas. Guru responden yang berkelulusan ijazah sarjana muda yang paling ramai yang telah menjawab respons kami. Yang aspek yang terakhir adalah dalam demografi ialah kelayakan ikhtisas. Seramai 30 orang guru responden yang berkelulusan ijazah pendidikan telah menjawab soalan kami. Dan berikut adalah amalan kepimpinan lestari yang paling kerap diamalkan oleh guru besar di Sekolah Rendah Daerah Hulu Langat. Dan yang pertama, yang tertinggi adalah menggalakkan pembelajaran berterusan. Yang kedua, tertinggi adalah mewujudkan pemimpin pelapis di sekolah. Dan kesimpulannya, objektif kajian pertama yang dikemukakan adalah untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan lestari dalam kalangan guru besar sekolah rendah di daerah Hulu Langat. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa amalan kepimpinan lestari guru bangsa di daerah Hulu Langat berada pada tahap yang tinggi, dan ini juga bermaksud kepimpinan lestari tinggi kerap diamalkan oleh guru besar di daerah Hulu Langat. Dan objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti dimensi kepimpinan lestari yang paling kerap diamalkan oleh guru besar, dan dapatan kajian juga menunjukkan amalan kepimpinan lestari yang paling kerap diamalkan oleh guru besar adalah menggalakkan pembelajaran secara berterusan, dan ia juga bertepatan dengan peranan guru besar sebagai pemimpin tertinggi di sekolah yang menjadi suri teladan kepada kaki tangan bawahannya. Dan tambahan juga, ini menunjukkan guru besar berpandangan bahawa melalui pembelajaran yang berterusan ia akan meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan guru supaya mereka menjadi lebih pakar dalam bidang masing-masing.